Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal dalam ilmu tasawuf ini adalah Hasanul Basri, Rabi'atul Adawiyah. Hasan Basri rahmatullahi alaih, seorang lelaki. Rabi'atul Adawiyah ni seorang muslimat perempuan, Rabi'ah. Mereka ni sezaman. Ya. Imam Hasan Basri dan Rabi'atul Adawiyah ni hidup sezaman. Pernah berlaku ketika Rabi'atul Adawiyah sedang mengajar anak-anak murid dia, duduk di atas rumput lah pada waktu selepas subuh. Masa dia tengah mengajar tu, tiba-tiba Imam Hasan Basri lalu dan ternampak Rabi'atul Adawiyah. Lalu Imam Hasan Basri menyatakan, wahai Rabi'ah, kalau kitanya Allah kesiannya mengajar duduk atas rumput sampai basah-basah embun pagi macam ni. Dia kata macam tu. Dia kerana Hasanul Basri boleh berjalan atas air. Dia bismillah ya tap atas air. Dia menyeberang sungai Furat, sungai Dijlah, Tigris, Euphrates tu berjalan atas air je, tak basah. Jadi Rabi'ah tu duduk mengajar atas rumput, ada embun pagi-pagi lepas subuh ni. Maknanya lah basah lah. Sedangkan aku boleh berjalan atas air, aku tak basah. Bilanya Hasan Basri kata begitu ke Rabi'ah, dia kata sampai basah-basah duduk atas embun mengajar. Rabi'ah jawab apa? Rabi'ah kata tak kisah. Kejap lagi dah duduk atas angin, kering lah. Katanya Rabi'ah. Kerana Rabi'atul Adawiyah, dia boleh terbang di udara. Bismillah, zoom, terbang. Bersama 40 anak murid dia. Hasanul Basri tak boleh terbang di udara. Bila Rabi'ah jawab macam tu, tersentak Imam Hasan Basri menangis. Menyungkur dia jatuh sujud dan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kerana dia tahu Rabi'ah menegur dan mendidik juga, mengajar dia supaya jangan riak dengan apa yang dimiliki. Sebab itulah para waliullah ini dikatakan perkara yang paling mereka takuti ialah karamah mereka. Paling dia orang takut. Sebab bila terjadi karamah, orang akan memuji. Bila orang puji inilah ditakuti dan dibimbangi jadi riak, jadi apa macam-macam. Iaitu yang pernah berlaku. Jadi ini sezaman ni, Rabi'atul Adawiyah dengan Imam Hasan Basri. Abu Yazid Al-Bustami, ini juga waliullah, ahli tasawuf sufi yang hebat. Dia pernah di zaman dia masuk ke dalam gereja, berdebat lebih daripada 100 soalan dengan seorang padri. Dan akhirnya 100 soalan tu dijawab. Kemudian dia bagi satu je soalan. Perjanjiannya, saya akan jawab semua soalan kamu. Kamu jawab satu je daripada saya. Kalau saya boleh jawab semua 100 soalan kamu, dan soalan saya yang satu tu kamu tak boleh jawab, kamu kena masuk Islam. Gitulah. Dia kata baik, kata padri, sebab kalau satu pun saya tak boleh jawab, kira handal benar lah kamu, begitulah. Tiba-tiba dengan takdir Allah Ta'ala, 100 soalan daripada padri itu dia dapat jawab, wali. Tapi satu soalan yang diberi oleh Abu Yazid Al-Bustami, padri itu tak boleh jawab. Akhirnya, Abu Yazid terangkan jawapan daripada soalan yang dia kemukakan. Dan akhirnya, satu gereja sekampung tu menurut bahkan satu riwayat, menganut Islam melalui Abu Yazid Al-Bustami. Al-Hallaj. Ya, Hallaj ini pun ada riwayat dia mati dibunuh juga. Kerana reda dia kepada Allah. Bila dipancung dia, katanya darah dia memancut jatuh, mengalir dan membentuk kalimah La ilaha illallah. Dia syahid dah masa tu. Ketika itulah baru orang tahu kata apa yang dia bawa tu benda betul. Ya, sebelum tu dia tuduh dia tu sesat macam-macam. Sama juga dengan
seorang waliullah yang mati dibunuh. Dia ketika dia pergi ke sebuah perkampungan. Lalu dia kumpulkan orang-orang kampung. Lalu dia beritahu sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah ada di bawah kaki aku, kata dia. Lalu marah orang-orang kampung kerana dia anggap menghina Tuhan mereka. Mereka serbu dia dan pancung, bunuh dia. Mati. Beberapa masa sesudah itu datang lagi ahli tasawuf, ahli sufi yang lain. Lalu dia ni tanya kepada penduduk kampung, aku dengar kata ada ahli sufi yang mati kamu bunuh. Di mana dia mati dibunuh? Tunjukkan. Lalu orang-orang kampung pun tunjukkan. Dia kata di sini. Dia berdiri di sini. Ya. Lalu waliullah dia pun berdiri situ. Masa tu dia kata apa? Dia tanya. Orang kampung kata wali itu menyebut bahawasanya Tuhan yang kami sembah bawah kaki dia. Lalu waliullah itu pun menganjak. Dia kata sekarang 3-4 orang gali tempat dia berdiri sini. Gali. Apabila mereka gali didapati peti-peti yang banyak berisi emas. Dia perak, dinar, dirham. Lalu waliullah itu menyatakan inilah yang dimaksudkan oleh wali yang dulu yang kamu bunuh dia. Bahawa Tuhan yang kamu sembah ada bawah kaki dia. Kerana dia telah melihat kamu terkhayal dengan dunia dan harta benda yang banyak. Sehingga kamu melupakan Allah. Dan meletakkan harta benda dinar emas ini sebagai Tuhan kamu. Itulah dia maksudkan Tuhan yang kamu sembah bawah kaki dia. Bukan Allah Ta'ala tu. Menangis orang-orang kampung, menyesal. Nah ini, jadi ahli-ahli sufi, ya, golongan-golongan tasawuf ini, dia punya kalam tu kadang-kadang kita tak boleh faham selapis. Nah, ya kerana hikmah dia panggil. Kehebatan yang ada pada mereka. Kemudian Al-Misri. Ini juga seorang waliullah yang besar. Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ahli sufi, tasawuf, ahli falsafah. Ada belaka dia. Bahagian medicine, berubat-berubat pun dia boleh. Dan siapa tengok filem Ertugrul, Turki yang ada sekarang ni, akan bertemulah kisah-kisah Ibnu Arabi. Dia dimasukkan dalam kisah yang berkenaan. Dan Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi ni, perkuburan dia di negara Turki. Saya pergi ziarah makam Jalaluddin Rumi ni. Ketika nak masuk tu, di pintu masuk tu ada darwish. Sampai sekarang masih ada mereka. Ahli-ahli sufi tarikat memang, kalau kita tengok wajah ya, muka-muka dia orang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Orang-orang yang banyak berselawat. Orang-orang yang banyak berzikir. Dia bagaimana dia akan bagi sekeping kertas. Dalam tu ada lebih kurang 40 kata-kata daripada Syekh Jalaluddin Rumi. Dan bagaimana kubur dia dengan kubur arwah ayah dia bersebelahan. Tapi dikatakan kubur arwah ayah tu macam melentur macam tu. Saya tengoklah macam tu. Jadi bila ditanya kepada penjaga makam tu, mengapa jadi begini? Dia kata jadi macam tu terbentuk sebabnya pada hari dimakamkan Syekh Jalaluddin Rumi, ayah dia yang ada di alam barzah tu macam berdiri tunduk hormat dia kerana kehebatan ilmu dia. Masa dimasukkan jenazah dia di makam dia, ayah dia dah lama dimakamkan, tapi ayah dia tu macam bangun tunduk hormat ke dia sehingga membentuk macam gambaran kubur tu macam bengkok. Boleh pergi tengok di Turki sana, ya. Jadi cerita-cerita macam ni tak boleh kita ambil nisbah secara akal. Mana Ustaz? Tak logik. Jangan main logik-logik cerita wali ni. Ya, kerana kata ulama, itu dia sebut karamah. Tu kalau masuk ilmu tasawuf kita jumpalah. Ulama-ulama menyebut bahawa mempercayai karamah hukumnya adalah wajib. Percaya tu wajib, bukan tengok baru nak percaya, tak. Kita dengar Sayyidina ada karamah. Sudah di sisi Allah kebenaran dia dan kita percaya. Wajib mempercayai karamah. Kerana kata ulama, orang-orang yang tidak mempercayai karamah bahaya. Sebab nanti pergi ke satu tahap,
Dia akan menolak mukjizat. Kerana mukjizat lebih hebat daripada karamah. Ya. Kalau karamah pun dia dah tolak, habislah mukjizat langsung. Itu bahayanya. Sebab itu jangan buat main-main karamah wali-wali. Jangan buat ejek-ejek, percaya tak percaya. Ya ke buat keduk kening. Jangan. Ya, mereka berada di alam syahadah. Kesaksian mereka dengan Allah. Allah menjadikan itu semua. Ya.